Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilling Unity Channel. Ini satu perkara yang boleh kita ketengahkan kepada rakan-rakan anda. Apa kata kalau Tun Mahathir isi borang keahlian PAS terlebih dahulu? Ini tentang pemilihan calon untuk pilihan raya PRK bagi Parlimen Kemaman. Siapa yang bakal dicalonkan di sana? Antara yang menjadi spekulasi ialah kononnya Tun Mahathir Mohamad akan dicalonkan. Ini bagi memberi laluan, kononnya memberi laluan kepada Tun Mahathir menjadi seorang ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat sekali lagi. Ramai penganalisis politik kata itu adalah cara terbaik untuk Mahathir kembali semula ke Dewan Rakyat dan punya suara. Kata mereka tiada guna Tun Mahathir bercakap di luar dewan hanya melalui media kerana suara beliau tidak akan dipedulikan lagi. Jadi untuk Mahathir kekal relevan, didengar suaranya dan ada kesan, ada pengaruh, ada impak apa yang dia cakap, dia wajib menjadi ahli Dewan Rakyat atau ahli parlimen sekali lagi kata mereka. Dan cara yang paling mudah ialah bertanding semula pilihan raya. Dan yang paling mudah kata mereka, bertanding atas tiket PAS yang confirm dah menang kata mereka. Oleh sebab itu, ada juga penganalisis politik dan pengikut-pengikut politik, pengulas politik kata, Mahathir wajib ikut menjadi ahli PAS. Wajib dicalonkan sebagai calon PAS dalam PRK Kemaman kata mereka. Apa pendapat kamu? Adakah Mahathir boleh menang dalam PRK Kemaman itu nanti? Terpulanglah, atau pada pendapat anda boleh lagikah Mahathir bertanding sebagai ahli politik? Saudara-saudara sekalian, apa kata Tun Mahathir isi borang keahlian PAS terlebih dahulu? Presiden PAS Hadi Awang semalam menolak kemungkinan parti itu akan meletakkan Tun Mahathir Mohamad sebagai calon pada PRK Kemaman 2 Disember depan. Kata beliau, tak munasabah untuk PAS berbuat demikian. Kalau nak timbulkan isu, biar munasabah, ujar beliau. Begitupun kenyataan Hadi itu agak tidak disenangi oleh penyokong Tun Mahathir. Antaranya Presiden Putra Ibrahim Ali yang tampil membidas kenyataan Hadi itu. Ibrahim mempersoalkan jika faktor usia menjadi ukuran, tidak sesuai dijadikan calon di Kemaman, mengapa bekas Perdana Menteri itu dilantik sebagai penasihat 4 kerajaan negeri yang ditabir PAS, yaitu SG4. Bukankah itu satu persoalan yang logik? Kenapa PAS ambil Mahathir kalau mereka anggap Mahathir dah tua? Kenapa diambil pula jadi penasihat? Malah katanya jika faktor usia diambil kira, Hadi juga perlu memberi laluan kepada pemimpin yang lebih muda untuk menyandang jawatan sebagai Presiden PAS. Presiden PAS telah membuat kenyataan menolak bulat-bulat cadangan Tun Mahathir sebagai calon Parlimen Kemaman dengan alasan tidak munasabah. Agak terkejut juga saya alasan yang diberi Hadi itu. Apa yang dikatakan tidak munasabah? Apakah kerana umur atau Tun Mahathir tidak layak? Jika kerana umur, maka Hadi juga kena beri laluan jawatan Presiden PAS kepada pihak yang lebih muda. Kerana umurnya juga sudah lanjut dan sudah bertongkat. Sementara Tun Mahathir belum lagi bertongkat dan cergas bergerak ke sana sini. Jika Tun Mahathir tidak munasabah dicalonkan untuk Parlimen Kemaman, apakah munasabah beliau dilantik sebagai penasihat SG4? Walaupun Hadi dilihat menolak Tun Mahathir, tetapi sebenarnya PAS belum membuat keputusan muktamad. Peluang masih terbuka kerana PAS masih menilai siapa yang paling layak untuk dijadikan calon. Memetik kata-kata Tun Ibrahim Tuan Man dalam ceramah perdana Salam malam tadi sempena muktamar PAS, beliau menyebut insya-Allah calon Kemaman ialah daripada PAS. Tetapi beliau tidak menyebut nama siapa yang akan dijadikan calon. Dalam hal ini, apa kata Tun Mahathir segera mengisi borang keahlian PAS terlebih dahulu. Meskipun menjadi ahli PAS bukanlah syarat wajib untuk dipilih sebagai calon mewakili parti itu,
Misalnya Ibrahim Ali sendiri pernah bertanding atas tiket PAS di Kelantan tanpa menjadi ahli, tetapi barangkali kedudukan Tun Mahathir agak berbeza sedikit. Selain dikenali keras memusuhi PAS sebelum ini, Tun Mahathir juga pernah menuduh PAS sebagai parti kafir. Tuduhan paling terbaru dibuat Tun Mahathir ialah pada September tahun 2022 lalu di sini, iaitu di beritaharian.com. Apabila beliau dengan tajuk PAS kini parti kafir, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dengan itu barangkali jika Tun Mahathir sedia menjadi ahli PAS terlebih dahulu, tidak mustahil akan segera terbuka pintu hati-hati untuk memilihnya sebagai calon di Kemaman nanti. Tun Mahathir pun tidak berpati ketika ini. Jadi apa salahnya memilih PAS untuk disertai? Lagipun, mana sedapnya main politik tanpa jadi ahli mana-mana parti? Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini pastinya menarik perhatian Anda. Apabila Sanusi Maknur memberitahu rahasia terkini Perikatan Nasional dan PAS. Menurut Sanusi, PAS mahu atur langkah ambil alih Perak dan Pahang. Melalui kenyataan Sanusi ini, ia menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen. Mereka kata, apalagi rancangan yang Sanusi nak buat ini untuk ambil alih Perak dan Pahang. Kalau itu melalui peti undi, kata mereka, kita perlu restui, kerana kemenangan sudah ditentukan oleh para pengundi. Tetapi kalau ada rancangan seperti langkah Sheraton, tebuk atap, tebuk dinding, tebuk entah apa tebuk lagi, kata mereka itu perbuatan yang patut dihentikan. Kerana perbuatan itu mengakibatkan ketidakstabilan politik. Mereka kata perbuatan itu adalah perbuatan mementingkan diri sendiri. Dan mereka kata, adakah PAS ini hanya mementingkan kuasa tanpa mau melihat kestabilan politik, kata mereka. Namun demikian, menerusi pendedahan perkongsian Sanusi ini, beliau kata PAS atur langkah ambil alih Perak dan Pahang, ianya kini menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada jawapan. PAS kini mengatur langkah untuk mengambil alih kerajaan negeri Perak dan Pahang, kata pengarah pilihan raya parti itu, Muhammad Sanusi Maknur. Menteri Besar Kedah itu berkata bahawa ini adalah untuk membawa PAS ke tahap seterusnya. Selain dari 4 negeri yang ditabir PAS, PAS mesti merangka di semua negeri bagaimana dapat mengurak langkah ke hadapan untuk sampai ke next level, kata beliau lagi. Untuk PAS menguasai sekurang-kurangnya satu lagi negeri, sama ada Perak atau Pahang, kata beliau. Kalau Perak tak dapat, kita pergi tawan Pahang, kata Sanusi. Kalau dapat dua-dua negeri ini lagi bagus untuk meningkat lagi jumlah kerusi PAS di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Katanya kepada perwakilan pada muktamar PAS di Shah Alam pagi ini. Apa pendapat anda semua para pendengar penonton channel ini? Adakah PAS akan berjaya merampas Perak dan Pahang? Ataukah oleh kerana terlalu besar hasrat dan langkah PAS ini boleh menyebabkan mereka tersilap langkah lain yang digendong yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Jangan-jangan mereka akan bakal kehilangan pula negeri-negeri yang sebelum ini dimenangi kerana adanya keinginan untuk mendapatkan tempat yang baru. Pepatah ini jangan dilupa, yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Kata Sanusi, PAS kini memerintah Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kata beliau, kalau dapat dua-dua negeri ini bagus. Pada Ogos, Menteri Besar Perak Sarani Muhammad mendakwa terdapat percubaan Perikatan Nasional untuk memikat 4 adun kerajaan negeri supaya berpaling tadah dan mengambil alih Perak. Inilah yang dikatakan oleh netizen sebagai langkah sumbang. Maksud langkah sumbang, kata netizen, ialah langkah tanpa peti undi.
Mereka dah bosan dengan naratif begini. Mereka dah bosan perubahan kerajaan tanpa mandat daripada rakyat. Jadi perbuatan untuk memikat itu adalah perbuatan yang sumbang, kata mereka. Sumber telah terlebih dahulu memaklumkan Malaysia kini mengenai percubaan merampas Perak sebelum Syahriani mengadakan sidang akbar mengenainya, mendakwa rancangan serupa juga sedang berjalan di Pahang. Bagaimanapun spekulasi mengatakan Pakatan Pembangkang sedang menunggu untuk melihat keputusan pilihan raya kecil Pelangai yang diadakan awal bulan lepas sebelum mengatur langkah seterusnya. BN menang Pelangai dengan meraih 62.37% undi tetapi tidak mematahkan semangat PN. Selepas PRK Pelangai, Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata, gabungan politik itu menunjukkan prestasi yang lebih baik pada pilihan raya kecil tersebut berbanding keputusan pada pilihan raya umum yang ke-15. Sementara itu, Sanusi dalam ucapan penggulungannya di Muktamar PAS hari ini juga berkata, partinya mesti menghapuskan strategi tradisional dan mempelbagaikan langkah politiknya untuk menarik sokongan pengundi muda. Apa maksud menghapuskan strategi tradisional ini? Terpulanglah pada Anda. Coretkan pendapat Anda apa maknanya itu. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.